Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Salam sejahtera sekali lagi. Sanusi dalam bahaya. Setelah Sanusi dalam bahaya kerana mau disaman 1 bilion, banyaklah teori-teori bagaimana untuk dia dapat 1 bilion ringgit. Tiba-tiba adalah satu komen ni, ini saya sisipkan komen yang cukup membuka minda saya dan membuatkan saya berfikir. Apa kaitan Sanusi dengan Atok? Apa kaitan Sanusi dengan Mahathir? Wow. Sebab mesej ni, komen ni betul-betul membuat saya, wow. Betulkah Atok mau tolong Sanusi? Adakah duit Mahathir sampai 1 bilion untuk tunjuk untuk tolong Sanusi? Dan lepas tu ada lagi sambungan dia. Yang penting dia sanggup untuk menyalak macam Cikgu Bad. Aduh. Apa kaitan Cikgu Bad pula dengan Mahathir? Apa kaitan Cikgu Bad dengan Sanusi? Apa kaitan Sanusi dengan Mahathir? Saya rasa satu benda yang sama diorang ni adalah diorang ni semua ada kes fitnah. Kecuali Mahathir yang dia lawan fitnah dengan itu itu siapa? Zaid Hamidi. Jadi apa kaitan sebenarnya Sanusi dengan Mahathir? Kaitan pertama, of course, kaitan pertama yang saya nampak ialah kedua-dua mereka adalah orang Kedah. Mahathir orang Kedah kah? Dua-dua mereka ni orang utara lah no. Orang utara. Hak tu lah yang sama aja. Yang lain apa samanya? Kedua, mereka bukan dari satu parti pun. Tapi persamaannya ialah mereka ni dua-duanya dalam satu rumpun yang sama, iaitu rumpun apa sudah nama diorang punya gabungan negeri itu 4 negeri itu. Coba kamu komen sikit. Apa nama gabungan negeri itu yang Mahathir jadi penasihat tu, sayang. Sampai sekarang saya tidak boleh hadam tau tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak boleh hadam. Kenapa Perikatan Nasional, PAS, Gerakan, Bersatu dan apa sajalah yang ada di dalam tu masih memanggil Mahathir sebagai penasihat. Saya tidak boleh hadam itu. Jadi 1 bilion. Kenapa Mahathir mau kasih pinjam Sanusi? Kasih pinjam? Kalau Mahathir kasih pinjam Sanusi, saya pikir Sanusi tidak akan mampu bayar lah. Sanusi tidak akan mampu bayar. Dengan gaji dia sebagai Menteri Besar Kedah, dia tidak akan dapat bayar balik lah. Dia tidak akan dapat ganti balik hutang. Kalau dia hutang dengan Mahathir pun dia tidak akan dapat ganti balik. Itu pasti. Jadi kenapa Mahathir mau tolong Sanusi? Jadi ringkasnya, saya ringkaskan sajalah. Mahathir tidak akan kasih pinjam Sanusi 1 bilion lah, tidak. Dan Sanusi pula sudahlah action sangat. Sudahlah keras kepala, besar kepala sangat. Akhirnya akan terjumpa juga dengan orang yang betul-betul pun berani, besar kepala juga. Orang kata apa? Hang ingat hang seorang je yang kuat Ada lagi orang yang kuat dari hang. Macam itulah. Jangan ingat kamu tu bijak sangat. Sebab manusia lain pun bijak juga. Begitulah. Okey. So, kesimpulannya, Mahathir tidak akan tolong Sanusi lah. Mahathir tidak akan tolong Sanusi. Mahathir tidak akan begitu baik kepada Sanusi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Kita berjumpa lagi ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ramai juga kecam saya sebab buat video dalam kereta. Tapi biarlah. Tak kisahlah. Tak kisah. Mungkin ramai yang kecam tu sebab diorang tak faham kesibukan. Saya ni bukan duduk di rumah saja, mau kena ambil anak pergi sekolah, hantar anak pergi sekolah. Lepas itu banyak kerja harian saya di kereta, mengantar, mengambil dan sebagainya. Jadi masa memang banyak di kereta lah, So lepas baca berita semua
So kita ambil peluang lah untuk buat ulasan-ulasan di dalam kereta. Tapi hati-hati memandu, sentiasa hati-hati memandu. Jangan fokus kepada kamera, fokus kepada jalan. Pakai seatbelt dan sentiasalah fokus kepada jalan. Bercakap macam biasa tak ada masalah, tapi fokus kepada keselamatan. Okey, so tuan-tuan dan puan, berita hari ini yang paling padu lah. Paling padu ialah tentang gesaan kepada Bung Mokhtar untuk meletakkan jawatan daripada entah G57 kah, 27 kah, 37 kah, entah apalah, tapi daripada NGO lah menggesa dia supaya dia letak jawatan. Berikutan dia diarahkan untuk membela diri oleh Mahkamah Rayuan. Okey, so akhirnya Bung Mokhtar muncul dalam satu berita yang saya nampak tadi di TikTok. Ada orang bagi berita tentang itu dan saya tonton sehingga habis. Dan menurut video itu, Bung Mokhtar kata dia tidak akan melayan permintaan gesaan orang-orang yang suruh dia letak jawatan. Untuk perkara ini saya setuju. Walaupun banyak perkara yang saya tidak setuju dengan Bung Mokhtar, tapi perkara ini saya setuju. Iaitu beliau tidak perlu letak jawatan. Kenapa dia perlu letak jawatan? Seperti video saya sebelum ini, saya ada bagi ulasan bagi orang-orang yang suruh dia untuk letak jawatan. Saya tanya soalan satu saja, soalan simple. Kalau kamu suruh dia letak jawatan, cuba namakan siapa yang boleh, mampu, layak untuk jadi pengganti dia, untuk mengepalai UMNO Sabah, Barisan Nasional Sabah. Nah, jawapan dia tidak ada yang boleh. Jadi beliau kata, Bung Mokhtar kata beliau tidak akan ikut terintimidasi lah, tidak akan terpengaruh dengan gesaan-gesaan itu, kerana beliau kata semua yang dia hadapi sekarang itu tidak mengganggu tugas dia. Tidak mengganggu tugas dia sebagai ketua UMNO dan pemimpin Barisan Nasional di Sabah yang paling besar lah. Tidak mengganggu kerja dia. Lepas itu pertama. Kedua, beliau juga kata kes mahkamah itu tidak mengganggu tugas dia sebagai adun lamag dan juga untuk MP Kinabatangan. Jadi ini saya setuju. Alasan yang diberi oleh Bung Mokhtar ini acceptable, boleh diterima. Sebab ya banyak juga presiden lah, banyak juga pengerusi lah yang dalam parti-parti lain yang tidak pun letak jawatan. Muhyiddin Yassin tidak letak jawatan. Dan ramai lagi ahli-ahli politik, ketua-ketua, kepala-kepala politik ni tidak letak jawatan. Jadi kenapa dia perlu letak jawatan? Jadi betul, yang ini saya setuju untuk Bung Mokhtar. Lagi pula negeri Sabah memerlukan seseorang yang cukup mempunyai kelantangan, keberanian seperti dia. Tapi tidak semestinya dia jadi kerajaan, tidak semestinya. Kalau dia jadi pembangkang bagus juga, sebab perlu ada semak dan imbang yang berani, yang pandai, yang berpengalaman dan tahu untuk berhujah dengan bagus. Jadi semua itu ada pada Bung Mokhtar. Jadi itulah pendapat saya, bagus. Bung Mokhtar tak payahlah layan semua itu, kecuali kalau memang sudah dia kalah di mahkamah nanti, dijatuhkan hukuman dan jadi macam Najib Razak, barulah dia boleh letak jawatan. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.